Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama sekali saya mohon maaf lah, ada beberapa kelas kita yang tertangguh lah, sebabkan ada beberapa hal yang tak dapat dielakkan dari diri saya sendiri. Okay, insyaAllah untuk kelas minggu ni saya ingin membahaskan tentang ataupun ingin menjelaskan tentang apa yang kita buat minggu lepas. Ada beberapa nota yang tertangguh yang kita buat minggu lepas, yang kamu buat minggu lepas, yang saya suruh kamu buat minggu lepas. Yang saya harapkan semuanya dapatlah siapkan nota-nota tersebut. Ini antara minggu-minggu terakhir PDPR kita, dan saya harap kamu semua dapat siapkan sebelum kita bersemuka nanti. Saya harap apabila kita dah bersemuka nanti tidak ada apa-apa masalah lagi, dan mesti sudah siap dan dihantar terus kepada saya, insyaAllah. Jadi kita terus saja masuk kepada topik kita yang lepas, dan apa yang dibincangkan oleh topik kita yang lepas lah. Okay, topik kita yang lepas yang saya suruh kamu semua buat adalah berkenaan dengan topik yang kedua, yang bertajuk Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. Jadi yang pertama sekali, marilah kita bacakan sama-sama ayat Surah Al-Kahfi ini. Kita tengok dulu daripada atas, unit 1 Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 106. Yang pertama 1.27.1, baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Ini arahan dia. Baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Jadi mari kita bacakan sama-sama. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Daripada surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 106. Kita tengok di bawah tu, baca potongan ayat dengan betul, lancar dan bertajwid. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yang bermaksud orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. Okay, kita terus kepada muka surat 8. Afahasiballadzina kafaru ayyat اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Yang bermaksud, maka adakah orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk yang disembah selain aku dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sedia neraka Jahannam bagi orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Ayat 103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang yang rugi amal-amal perbuatannya? Ayat 104, Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang bermaksud, orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul pada apa yang dilakukan oleh mereka. Ayat 105, Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Yang bermaksud, merekalah orang yang ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Maka gugurlah amal-amal mereka, maka kami tidak akan memberikan timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Dan ayat 106, Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli khuzwa. Yang bermaksud, demikianlah balasan mereka ialah neraka Jahannam disebabkan mereka ingkar dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai injak-injaknya. Ejek-ejekan. Tersalah. Ejek-ejekan. Okey, kita terus kepada muka surat seterusnya. Okey, berdasarkan ayat surah Al-Kahfi yang kita telah bacakan tadi daripada ayat 101 hingga 106, dapatlah kita daripada bacaan ayat Al-Quran yang telah saya dengarkan, dan diharapkan untuk kamu ikut juga baca ayat surah Al-Kahfi tadi, sebab banyak dia punya kelebihan apabila kita membaca surah Al-Kahfi dan juga kita menghafalnya. Jadi kat sini kita tengok apa dia intisari ayat bagi surah Al-Kahfi yang telah kita bacakan sebentar saja tadi. Intisari ayat 1.27.2 muka surat 9. Intisari ayat surah Al-Kahfi ini mengatakan yang pertama, orang yang telah tertutup pintu hatinya tidak akan dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tak maulah. Macam mana orang yang tertutup pintu hatinya? Apabila dia melakukan dosa, dia tidak rasa apa-apa. Dia tidak rasa apa-apa. Macamnya contoh kita baru je lepas baling kucing tadi. Kita ambil kucing masuk dalam rumah, kita ambil kucing tu, kita buang ataupun kita campak kucing tu dengan kejam kan. Tapi kita tidak rasa apa-apa. Kalau orang yang Allah masih menjentikkan hatinya untuk mengingat kepadanya, dia mesti akan rasa sayu. Ya Allah, ya Tuhanku, betulkah apa yang aku buat tadi? Ya Allah, ya Tuhanku, betulkah aku ni aku tinggalkan solat ni perkara yang betulkah? Ya Allah, ya Tuhanku, aku tengok benda bukan-bukan ni satu perkara yang betulkah? Tetapi apabila kita membuat sesuatu perkara yang buruk, tetapi kita tidak rasakan apa-apa kepada apa yang kita buat perkara buruk tersebut, maka na'udzubillah min zalik, kita patut istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz astaghfirullahalazim. Kita istighfar balik, ingat balik pada Allah, kita minta dijauhkan daripada hati kita ni sudah tertutup. Kita minta Allah jauhkan.
supaya kita terus masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tengok intisari ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan neraka Jahannam bagi sesiapa sahaja yang mensyirikkannya. Mensyirikkan, maksud mensyirikkan ni adalah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menduakan macam mana? Kita tahu kita dah ada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita masih lagi, contoh main nombor ekor pergi kat kubur minta, hai kubur, bagilah aku nombor, aku dah tak ada duit ni, bagi aku nombor, aku nak main nombor, nanti dapat duit, aku taubat lah. Tak boleh juga. Mensyirikkan ni salah satu dosa yang besar. Jadi jangan. Antara lain, saya pasti rata-rata pelajar-pelajar saya ni main PUBG lah. Main PUBG nak dapatkan senjata, pergi menyembah menyembah patung kayu. Itu juga mensyirikkan Allah. Walaupun dalam keadaan permainan. Dalam Islam ni akidah ni tidak boleh dibuat main lah. Akidah ni tidak boleh dibuat main. Walaupun kamu cakap saya main game saja ustaz, sama juga. Dalam game tu macam-macam lagi untuk kamu boleh elak benda tu. Kamu boleh macam-macam lagi untuk kamu dapatkan weapon. Bukannya hanya dengan sekadar kamu menyembah aja pada kayu tu. Macam-macam lagi boleh kamu dapatkan weapon. Jadi kenapa kamu memilih untuk mensyirikkan Allah? Walaupun alasan memang remeh, saya hanya main nombor, saya hanya main game saja ustaz, tetap juga boleh mendatangkan dosa besar dan boleh merosakkan akidah kamu dan boleh membuatkan kamu sendiri terkeluar daripada agama Islam. Yang ketiga, orang yang mempersendakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan menghina para rasulnya ialah golongan orang yang rugi. Yang ketiga ni apa? Jangan mempersendakan ayat-ayat Allah dan menghina para rasul. Ayat-ayat Allah ni ayat Quran lah. Janganlah kita hina. Kadang kita bergurau-gurau, jangan kita main dengan perkataan ayat-ayat Al-Quran. Bila kita bergurau-gurau dengan kawan, jangan kita menggunakan perkataan-perkataan keagamaan. Contoh, saya cakap jangan pakailah. Jangan pakai ayat Quran ni untuk kamu membuat main-main. Macam saya cakap tadi, apa-apa pun yang kita buat dalam hidup ni semua ada batas. Kamu mau berguraukah, mau berketawakah, tetapi jangan jadikan Al-Quran ataupun Rasul itu jadi bahan gurauan kamu dan juga jadi bahan gelak ketawa kamu, ataupun jangan sampai kamu mempersendakan dua perkara ini, iaitu ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para Rasul. Yang keempat, orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan ditolak amal kebaikannya pada hari kiamat kelak. Orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan ditolak amal kebaikannya pada hari kiamat kelak. Ini yang dikatakan orang-orang yang rugi tadi. Kita dah buat banyak amal baik dah. Banyak amal baik, tetapi disebabkan satu keadaan ni kita tergelincir dan kita melakukan perkara-perkara yang buruk, itu akibatnya. Orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan ditolak amal dia. Amal kebaikannya ditolak pada hari kiamat nanti. Kita hari ni kita baik saja. Sebab itulah ada manusia ni hari ni kadang-kadang kita nampak ada baik sungguh. Tetapi apabila dia tidak dapat menahan iman dia dalam menjaga kebaikan dia, tengok kawan buat, kawan ni kawan ni buat maksiat, macam best nak ikutlah. Kawan ni ada couple lah, macam best seronok aja, tak lonely, kita nak ikutlah. Daripada kebaikan dia pergi kepada terjerumus kepada keburukan dan dia hanyut dengan keburukan. Maka ni juga dikira sebagai orang-orang yang rugi. Jadi kita ambillah intisari ayat daripada surah Al-Kahfi ni, jadikan kita punya pengajaran hidup lah. Kita mesti ada prinsip. Bila kita jadi seorang yang baik, kita punya sikap ni bukannya satu ikut-ikutan, tetapi sikap kita sendiri yang menjadikan kemenjadian diri kita itu. Kita tengok pada kotak warna biru, spektrum ilmu itu. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayati min akhiri suratil kahfi usima min fitnatil dajjal." Ini dia punya riwayat Muslim yang bermaksud, sesiapa yang menghafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal.
Semua dah tahu. Sekarang kita dah berada di akhir zaman. Kalau dulu masa zaman Rasulullah SAW, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bilakah hari akhirat itu, hari kiamat itu akan tiba?" Rasulullah hanya menunjukkan kedua jarinya dalam bentuk yang rapat. Ada yang mentafsirkan bahawa kedua jari Rasulullah yang rapat itu, ada yang mentafsirkan bahawa hari kiamat tu semakin hampir. Tetapi bila kita nak tengok berjarak selepas Rasulullah wafat sampai sekarang tu, masih lagi tak kiamat-kiamat. Sebab kan kalau kita tengok zaman Rasulullah tu, Rasulullah tunjuk dua jari yang rapat, maksudnya sudah semakin hampir. Tapi kenapa masih sekarang masih lagi tidak kiamat? Ada yang mentafsirkan bahawa perbezaan antara hari kiamat dengan dunia nyata ni, dia punya perbezaan hari lah. Ada yang mengatakan bahawa satu hari di dunia bersamaan dengan 1000 tahun, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi ada yang mengatakan bahawa dia punya hari hampirnya dengan hari kiamat dikiaskan seperti hari yang berada di hari akhirat. Jadi kat situ kita bersiap sedia lah. Hari ni pun kita dah nampak macam-macam bala bencana yang terjadi di dunia, khususnya di Malaysia dengan ada COVID-19, dengan masjid-masjid yang dah ditutup, yang kejap tutup, kejap buka, kejap tutup, kejap buka, dengan jemaah semakin hilang di masjid, semakin penjarakan soft di masjid. Walaupun yalah, sekarang kita tahu penjarakan soft tu adalah satu SOP lah, supaya dapat mengelakkan kemudaratan. Tetapi inilah salah satu asbab. Semakin lama semakin Allah menepati janji dia. Janji Allah ni apa? Janji Allah satu masa nanti sudah hampir Dajjal, orang dah makin lupa dengan dia. Masjid-masjid semakin kosong. Itu antara tanda-tanda kiamat lah. Jadi marilah kita sama-sama dapat menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 ni. Kalau ikut pada buku teks ni 1 hingga 6 lah. Tapi buka Al-Quran, tengok surah Al-Kahfi 1 hingga 10, minta tolong hafalkan. Sebab dalam hadis ni kata apa? Sesiapa yang menghafal 10 ayat terakhir, ni 10 ayat terakhir. Kalau kita yang di buku teks ni, dia 101 hingga 106 ayat ni awal. Yang pertama, hafalkan ayat 101 hingga 106 dan rekodkan satu video dan hantarkan kepada saya. Nanti saya akan bagi satu link Google Form, hantarkan dalam tu. Dan pastikan hafal dalam minggu ni juga. Dan bonus, dan seterusnya bonus, hafalkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Boleh buka dalam Al-Quran, supaya jadikan amalan kita, supaya dapat kita terhindar daripada fitnah-fitnah Dajjal, insya-Allah. Untuk latihan yang saya bagikan minggu lepas, iaitu tulis nota tu, saya akan bagi juga dalam Google Form dan hantar juga dalam Google Form tu selewat-lewatnya minggu ini juga. Minggu ni juga. Kejap lagi saya akan publishkan video ni dalam grup-grup Telegram, dan juga saya akan bagi sekali link Google Form untuk kamu hantar latihan yang telah kamu buat, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.